Alright, balik kepada cerita politik negara kita. Okay, saya baca je, saya baca. Anwar sifatkan muda sebagai rakan baru. Presiden PKR Anwar Ibrahim hari ini secara terbuka menggelar parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda sebagai rakan walaupun timbul pergeseran antara kedua-dua parti baru-baru ini. Pada majlis pelancaran kempen pilihan raya Pakatan Harapan di Johor Bahru, Anwar memulakan ucapannya dengan menyifatkan muda sebagai rakan baru. Saya harap jentera parti masing-masing melihat ke depan, meninggalkan pengalaman yang menyinggung sebelum ini. Pastikan hala tuju kita jelas memertabatkan rakyat, kembalikan mandat rakyat untuk mengalahkan kerajaan BN, katanya. Presiden muda Syed Saddiq Abdul Rahman dalam ucapan mengakui ada kejanggalan sebelum ini kerana terdapat tanggapan bahawa parti itu akan berentak menentang pemanti pembangkang yang lain. Syed Saddiq berkata muda dibentuk untuk merombak struktur kepimpinan di Putrajaya dan oleh itu perlu kerjasama dengan parti lain. Dalam ini kita ingin merangka hala tuju negara penting untuk kita kenali sepahlawan sepakawan. Mana kita boleh bekerjasama, patut kita kerjasama. Mana tidak boleh, kurangkan pertindihan. Kerana tanggungjawab hakiki adalah memastikan hari mengundi kerajaan ditubuhkan adalah kerajaan di bawah pimpinan pembangkang dan bukannya UMNO Barisan Nasional. Okey. Dalam masa yang sama, perkembangan terbaru hari ini, Parti Keadilan mengumumkan 20 calon. 20 calon untuk bertanding di parti di kursi Dewan Undangan Negeri di Johor, menolak spekulasi bahawa muda akan mendapat 3 kerusi daripada Parti Keadilan Rakyat. Tetapi namun begitu saya boleh kata itu bukanlah final sehinggalah pada hari penamaan calon yang akan berlaku nanti minggu depan. Pada hari itu barulah kita dapat pasti confirm bahawa sebenarnya memang confirm dah lah. Confirm apa? Confirm kita ni takkan dapat apa? Kita sama ada kita jadi calon atau tak jadi calon. Itu yang perkara pertama yang kita nak kena establish dahulu. Dalam masa yang sama, pertama sekali saya ucap tahniah lah kepada bakal-bakal calon. Ketua wanita yang sepatutnya mendapat kerusi Puteri Wangsa telah diumumkan menjadi calon KEMPAS. Ada orang tanya KEMPAS tu kat mana Is? Puteri Wangsa KEMPAS tu tak jauh lah, lebih kurang dalam 20 minit 15 minit 20 minit drive lah. Jadi dia bukan satu parlimen yang terlalu jauh, so within the area juga. Dan itu untuk kerusi menggantikan kerusi Puteri Wangsa. Dan Puteri Wangsa akan memberikan kerusi tersebut kepada SU-nya, iaitu Amira untuk menjadi menjadi calon di kerusi tersebut. Dalam masa sama, layang-layang menamakan Dr. Mazli Malik sebagai calon di Dun Layang-Layang. PKR secara rasmi mengumumkan bekas Menteri Pendidikan Mazli akan bertanding di kerusi Dun Layang-Layang bagi PRN Johor. Pengumuman itu dibuat secara dalam majlis bagi bahagian selatan Johor hari ini. Jadi kalau kita tengok Dr. Mazli dikatakan, diura-urakan bakal menjadi calon menteri besar sekiranya Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya negeri kali ini. Namun begitu, belum ada lagi kenyataan daripada Pakatan Harapan yang lain, sama daripada muda, daripada DAP atau Amanah, berkenaan ada kemungkinan ke tidak calon itu datang daripada ada calon lain yang nak dicalonkan sebagai menteri besar. Kita tak ada lagi. Jadi kita tengok sama ada benda itu boleh berlaku atau tidak. Di KEMPAS sebelum itu saya nak bawa result di KEMPAS. Result di KEMPAS sebelum ini disandang oleh mendia Allahyarham Osman Safian, bekas Menteri Besar Johor, yang menang menggunakan tiket, I think dia menggunakan tiket bersatu, bukan I think, memang menggunakan tiket bersatu. Dan kalau kita tengok di layang-layang dimenangi oleh BN dengan kadar beza undi 364. Cikgu Murugan, anak lelaki Muthusami, tidak dicalonkan kali ini, tetapi diberikan kerusi tersebut kepada Dr. Mazli dalam pertembungan kali ini. So ada boleh atau tidak? Kita tengok. Adakah saya akan turun ke Johor atau tidak? Kita tengok. Kita tengok keputusan apa yang akan berlaku selepas ini kan. Kita tengok keputusan lah. Penat-penat kita nak turun buat apa kan. Okey. Jadi dalam kes ini, dalam hal ini kita dapat nampak bahawa pertembungan itu nampaknya berkemungkinan besar tidak akan berlaku dengan Parti Muda. Parti Muda dikatakan akan mendapat dah pun mendapat beberapa kursi. Namun begitu, bagaimana peluang untuk memenangi pilihan raya negeri Johor kali ini? Jadi satu yang sangat menarik untuk kita nak lihat dan perhatikan, kerana ada wajah-wajah besar yang dipertandingkan kali ini seperti Dr. Mazli, kita nampak Syed Saddiq sendiri dengan Parti Muda dia,
Kemudian kita lihatlah beberapa tokoh yang ada dekat situ, yang ada sebelum ini pun dipertandingkan semula. Mungkin tak terkenal di peringkat di peringkat nasional, tetapi di peringkat negeri mereka dikenali. Juga datang daripada UMNO sendiri. UMNO telah memutuskan untuk meletakkan calon. Perikatan Nasional pun akan meletakkan calon di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, di mana PAS dan juga Bersatu akan meletak di lebih kurang 40 lebih kerusi yang ada. Itu antara perkara yang berlaku. Okey, cerita terakhir, saya buat singkat je lah, habis dah ni. Cerita terakhir adalah berkenaan dengan kes saya tadi. Okey, saya tak akan go into detail lah apa kes itu tentang apa dan sebagainya. Tadi ada pendengaran, ada hearing berlaku kes lembaga disiplin telah membuat satu pendengaran berkenaan dengan kes saya, di mana saya telah digantung daripada menjadi ahli. So saya telah buat semakan dalam keahlian Parti Keadilan Rakyat tadi. So daripada semakan saya dapati bahawa saya tidak lagi menjadi ahli Parti Keadilan Rakyat setakat ini kerana telah digantung. Jadi perbincangan tadi, dia pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel. Dan ada ada ahli panel tadi, terima kasih saya ucapkan. Profesional, sangat profesional, memahami apa yang saya cuba sampaikan. Cuma sama ada mereka bersetuju dengan apa yang saya cuba sampaikan atau tidak, itu poin lain. Dia melihat poin-poin yang saya cuba berdasarkan kepada pertuduhan itu, saya jawab. Dan saya rasa lah mereka nampak poin-poin saya tadi. Saya tak nak cakap panjang tentang poin apa pertuduhan dan sebagainya. Namun begitu, saya boleh katakan bahawa again, this is a Trump charges lah. Satu pertuduhan yang mala fide bagi saya. Bersifat mala fide, bersifat niat jahat. Untuk tujuan apa, tuan-tuan? Tujuan apa? Kan? Saya tahu siapa sebenarnya yang buat laporan-laporan ni, kan? Tapi tujuan niat jahat. Kan? Tadi saya tak sempat nak cakap je. Apa objektif korang ni sebenarnya? Kan? Apa objektif? Tahu tak hari ni, tuan-tuan, kita akan mendapat Perdana Menteri kedua. Tahu tak? Malaysia akan dapat Perdana Menteri kedua. Siapa? Abang Johari bin Tun Abang Haji Openg akan menjadi Perdana Menteri Sarawak Premier. Kan? Penggubalan Perlembagaan Negeri Sarawak akan diadakan, dan Sarawak tidak lagi akan memanggil ketua menteri itu sebagai ketua menteri, sebaliknya akan menjadi Perdana Menteri. Dan menteri muda akan dia akan jadi timbalan menteri. Kemudian menteri penuh akan dipanggil menteri. Tuan-tuan, cakap tentang kemaruk kuasa kan, title pun title. Dia tahu GPS ni takkan boleh jadi Perdana Menteri sampai bila-bila. Sebab itu parti lokal takkan dapat jadi Perdana Menteri. So apa dia buat? Dia lantik diri dia jadi Perdana Menteri lah. Sebab tu saya kata GPS, kalau kita bercakap tentang isu rakyat, lambat kau buat kerja. Nak luluskan TOL tanah rakyat, lambat kau buat kerja. Tapi nak bagi jawatan, nak bagi kedudukan, nak lulus bajet, itu cepat. Tak ada banyak bincang lah. Tahu tak, di Sarawak banyak tanah TOL, Temporary Occupational License. TOL maksudnya apa, tuan-tuan? Orang Sarawak, TOL ni maksudnya tanah orang lain. TOL ni walaupun anda duduk situ 30 tahun, selagi title TOL, kerajaan boleh ambil pada bila-bila masa tanpa membayar compensation. Tak perlu bayar pampasan. Ni nak bagi tahu orang Sarawak ni. Tapi yang tu kerajaan negeri tak luluskan pun, ada duduk kat tempat tu 30 tahun. Apa yang diluluskan? Abang Jo daripada ketua menteri nak jadi Perdana Menteri. Parti lokal tak boleh jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. So dia ubah perlembagaan, dinaikkan dia jadi diri dia Perdana Menteri. Merik malu orang Sarawak je, Otok. Merik malu orang Sarawak, kata orang Sarawak kata. Merik malu orang Sarawak. Kenapa dah? Apa nak dimalu is? Yang jadi Perdana Menteri, okey lah. Siapa angkat yang jadi Perdana Menteri? Dia yang pun masuk lift angkat sendiri, kata orang Madah. Masuk bakul angkat sendiri, tu orang cakap. Kan? Dia tahu parti lokal yang tak boleh jadi Perdana Menteri. So apa dia buat? Dia angkatlah diri jadi Perdana Menteri. Yang boleh jadi Perdana Menteri, katakanlah orang Sarawak memegang jawatan Presiden Parti Keadilan. Boleh tak orang Sarawak jadi Perdana Menteri? Boleh. Boleh tak orang Sarawak jadi Presiden Parti Keadilan? Boleh. Bukanlah saya kata sekarang, tapi tak mustahil satu hari nanti. Sebab kami adalah parti nasional. Parti Keadilan adalah parti nasional. Tapi parti Sarawak GPS bukan parti nasional. Sebab itu Syafiq Abdal tahu. So dia buatlah parti warisan itu di Semenanjung.
Sebab dia tahu dia bukan parti nasional. Macam mana dia nak jadi Perdana Menteri? Tapi Sarawak lagi bijak. At least Syafiq Abdal tu, dia buka lah parti dia dekat Semenanjung. Indonesia Sarawak tak. Dia tak buka parti dekat Semenanjung. Dia ubah perlembagaan. dia jadi Perdana Menteri. Aduh, doi Bang Jo. Ya, aku madah. Nadai pula. Ndak pula nak menang. Yo. Ndak pula nak menang. Yo. Uha. Mayuh, bawa mayuh. Nak. Ni nak olah. Dah tak nak kedai ya. Terhatilah. Ambil kompun lah. Ambil kompun semua. Aduh. Tapi ada juga orang kata tadi, okey juga Is kan. Mana tahu kau menang nanti, boleh jadi Perdana Menteri. Okey lah, balik kepada cerita saya tadi. Saya kata lah, akhirnya balik kepada cerita lah. Yang nak buang saya, nak gantung saya ni lah. Saya nak tanya lah. Tak apalah yang dah gantung saya faham lah objektif dia. Tapi katakanlah saya dibuang lepas ni kan. Saya nak tanya, dekat Sarawak ni siapa yang boleh lawan dengan GPS ni? Saya nak tanya tuan-tuan lah, siapa orang Sarawak, pimpinan pembangkang Sarawak yang tuan-tuan kenal selain daripada saya? Siapa? Saya tanya ni. So akhirnya, siapa yang rugi sebenarnya? Siapa yang rugi? Saya tak rugi apa. Saya kata saya ni jawatan tak ada, bukan YB, bukan ahli parlimen, nak dibuang saya tak ada apa-apa. Saya tak ada jawatan. Paling-paling kurang pun selamat jugalah. Tak payahlah saya nak buat nak buat kecoh lagi dekat Sarawak dah. Tapi yang seronok GPS lah. Sebab dia tak nampak lawan lain yang berani lawan dekat Sarawak ni. Tak apalah. At least saya boleh fokus dengan apa yang saya buat. Kan? So saya start kerja balik lah. Bukan start kerja. Maksudnya fokuskan kepada kerja saya je lah.